Ain. Thank you, Ain. Okey, saja je Ain. Sebenarnya yang nak ajak Ain ni, Ain sajalah nak buat perkongsian pengalaman. Sebab Ain, hari ni Kak Zul bawa mak mertua, Cik Hajar Ramlah berjumpa dengan doktor. Jadi selepas 9 bulan makan ubat Afatinib, Alhamdulillah nampaknya doktor melihat bahawa kanser dah mengecut dah hari tu yang 6 bulan tu. Dan pada hari ini kanser tu tidak berubah lah. Tak ada sel baru dan kanser itu saiznya 1.4. Saiznya daripada hari tu 3 something kan. Saiznya jadi 1.4, 1.6, 1.7 dia punya saiz tumor. Jadi boleh tak Ain kongsikan atau perkenalkan diri kepada kawan-kawan mana yang baru masuk ni? Ain nama apa, duduk tang mana, kanser apa? Segak-segak orang kanser ni macam ni ke kanser stage 4? Kalau orang kanser stage 4 tu pengsan, terbaring, kurus kering. Hai, Assalamualaikum. Sorry lah kalau bising sikit sebab rumah ni ramai kanak-kanak. Tak boleh kontrol kanak-kanak kat rumah ni. Okay, nama saya Ain Azmi. Saya pesakit kanser paru-paru stage 4. Sudah menerima rawatan selama 1 tahun. Simptom saya batuk lah. Macam sekarang sedih batuk. Tapi kanser saya daripada 12.6 cm dah jadi 0.5 cm. Alhamdulillah. Saya makan ubat Afatinib, iaitu oral chemo lah, targeted terapi. Alhamdulillah. Selepas 1 tahun, maksudnya Ain buat rawatan. Kanser dia stage 4. Dan selalu orang cakap stage 4 ni tak ada harapan nak mati, akan mati. Tapi Ain ada setahun dah dan saya tengok Ain nampak Alhamdulillah. Tadi pun dia kata duk makan Kak Zul. Ya, boleh makan. Pasal apa orang kata stage 4? Tak larat, kurus, kering, terbaring tu. Macam mana Ain? Sheila tanya kanser apa? Kanser paru-paru. Malam ni cerita dia kanser paru-paru stage 4. Ada orang tanya rambut ada jatuh ke puan? Dia tanya pasal botak pula dah. Rambut sebelum saya mulakan rawatan memang rambut gugur teruk lah, maksudnya bila kita sikat tu segumpal rambut. Tapi Alhamdulillah lepas saya makan ubat Afatinib tu gugur tu hilang, dia berhenti. So rambut saya sekarang dah normal lah, dah tak ada gugur, malah bertambah shining. You all tahu tak, Ain sekarang dalam rawatan kemo dia, ada orang kemo dia cucuk ubat setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu. Tetapi Ain makan ubat kemo hari-hari. Jadi macam mana Ain kata sebelum dia buat rawatan rambut gugur banyak. Sekarang dalam rawatan kemo rambut dia bertambah cantik pula, tak gugur dah. Banyak perbezaan tu Jadi banyak mitos-mitos salah fakta yang kita dapat selama ni. Baik, hidup ceria tanya, sorry tanya. Masa jadi selera makan tu macam mana? Badan kurus ke tak Ain? Okey, sebelum saya tahu saya sakit kanser, saya memang seorang yang suka makan. Saya selalu pergi tempat-tempat baru yang viral makan, saya makan. Jadi bila saya kena penyakit kanser, saya takut nak makan. Saya pun takut, kiranya berjaga-jagalah sampai saya hilang berat badan hampir 20 kilo. Kemudian rasa tak puas hati lah sebab saya rasa macam hilang nikmat dunia kan. Jadi saya tanya dengan doktor, apa yang perlu saya pantang makanan, dan doktor cakap tak perlu pantang. Makan je apa you nak makan asalkan seimbang, berkhasiat dan kekawal. Jadi lepas saya makan tu, saya bertambahlah ada tenaga, semakin sihat, semakin ceria. Macam tu. You all kena faham ya, bila saya cerita pasal jangan berpantang, Ain adalah bukti menunjukkan bahawa pertama dia kanser paru-paru stage 4, saiz asal 12 cm. 12 point berapa Ain? 6. 12.6. Saiz tumor dia besar di paru-paru 12. Dan Alhamdulillah selepas setahun buat rawatan, makan ubat kemo setiap hari, dan pada masa yang sama dia tidak berpantang, dia makan macam biasa sebelum sakit, macam normal orang lain makan, you all makan, Ain makan, saya makan, Ain makan. Dan selepas 1 tahun, saiz tumor dia mengecil kepada 0.9 5 cm. 0.5. Daging pun makan, Ain makan. Okey. Makan. Baik Ain, ramai yang nak minta Ain ceritakan macam mana Ain tahu kata ada kanser paru-paru? Macam mana Ain ada simptom apa ni? Okey, saya start batuk tak berhenti, ulang-alik klinik ambil ubat batuk, makan antibiotik tapi tak lega-lega lah, maksudnya tak reda-reda. Sampaikan doktor yang saya pergi klinik yang sama tu, dia cadangkan saya untuk buat buat further check up lah. Kemudian dia buat saya surat referral ke hospital untuk buat full check up lah. Dekat situ first doktor detect pneumonia. Masa tu belum buat MRI, belum buat CT scan, just X-ray yang biasa tu kan. So doktor detect ada pneumonia tapi tak ada maksudnya dah bubuk antibiotik, still batuk, and then dekat paru-paru still ada tompok-tompok putih. Kemudian doktor target TB, macam-macam lah, maksudnya
daripada satu test ke satu test, last option baru doktor kata kita buat MRI lah. Masa MRI tu baru saya tahu yang ada kanser. Berapa lama masa buat ujian tu? Okey, saya mula saya batuk tu 2019. Saya pergi hospital 2021. Setahun lebih lah maksudnya saya batuk tu. Kemudian bulan Mei 2021 saya masuk hospital tu. Bulan 8 baru saya dapat tahu saya kanser. Maksudnya dalam masa 3 bulan tu proses yang pada saya terlalu kejap lah yang saya dapat diagnose saya ni kanser. Apa yang saya nak cerita pada kawan-kawan ialah Ain ambil masa untuk buat medical check up. Dia macam mak mertua saya, batuk tak ada kahak sebenarnya tapi batuk tu berulang. Lepas tu pergi klinik biasa. Macam Ain bila sampai 1 tahun dah batuk tak lega, barulah dia pergi further medical check up kepada pakar. Ya, dan masa mula-mula pakar ingat dia ni ada paru-paru kuman lah pada paru-paru atau jangkitan kuman. Sebelum membuat orang kata test lanjutan. Mak mertua saya macam Ain juga. Dia makan ubat batuk, dia pergi klinik, dia legosat, dia pergi pula bila batuk setahun dekat 2 tahun. Sehinggalah satu ketika dia kata tak nak, dia nak pergi buat medical check up yang CT scan. Masa dekat CT scan tu baru nampak ada ketulan pada paru-paru. Ain nampak tak ada ketulan pada paru-paru? Masa CT scan? Masa MRI ke? Masa tu memang nampak lah besar sebab masa sebelum start rawatan tu bila naik kereta kan kita langgar bonggol. Masa tu memang dah terasa macam something. Bila kita langgar bonggol ataupun kita lompat kita rasa macam dada kita berat. Memang terasa. Lepas tu bila buat MRI memang nampak clear lah sebab besar kan. Okey, masa Ain dalam rawatan, ni dah setahun. Masa dalam rawatan tu ada tak Ain batuk-batuk yang kerap juga? Masih batuk-batuk. Ambil masa dalam 6 bulan jugalah untuk macam sekarang ni. Masa bulan pertama, bulan kedua Ain memang tak boleh sembang. Cakap je batuk. So bila dah start rawatan dalam tempoh 6 bulan tu semakin baik lah. Macam sekarang ni dah boleh sembang lama, dah boleh karaoke. Ain suka karaoke. Karaoke tu terapi, test vokal Okey, ada orang tanya, Juma Boy dia tanya, ada apa-apa spesifik blood test? Kita semalam Juma Boy, saya bersama dengan Puan Mazia, pesakit kanser buah pinggang. Dia dapat detect kanser buah pinggang disebabkan dia buat blood test. Bila buat blood test tu, blood test kita ada kanser maka, tapi kes Mazia, dia buat blood test dan ujian air kencing. Dalam air kencing tu ada air kencing urine tu ada darah. Itu yang boleh detect dia ada kanser buah pinggang. Jadi ingat, test yang berbeza untuk kanser yang berbeza. Macam kes Ain atau ibu mertua saya dan juga Tok Mak, kanser paru-paru stage 4 ni selalunya sukar nak dikesan sebab pesakit ni dia cuma batuk. Dan batuk ni selalu orang ingat batuk biasa. Macam batuk-batuk lain, tambah sekarang musim orang kata flu lah, lepas tu ada musim orang kata influenza lah. Sebenarnya bila kita batuk tak lega untuk jangka panjang tu, eloklah kita buat CT scan terus. Takut ada ketumbuhan di paru-paru. Dan sebenarnya kes ini bukan saja Ain, ramai kawan-kawan kami. Kami ni jumpa pesakit kanser ramai, jadi kami boleh jumpa cerita pelbagai kisah tentang simptom dan bagaimana kanser mereka dikesan, macam-macam story. Okey Ain, sekarang ni makan macam biasa? Makan macam biasa. Tu orang kata tak boleh makan daging, sakit kanser tak boleh minum susu. Macam mana tu Ain? Tak boleh makan gula? Rugi nikmat hidup. Boleh je makan. Macam doktor Ain pesan, dia kata gula you boleh makan, tapi maksudnya terkawal lah sebab dia macam ni yang apa yang Ain faham lah daripada penerangan doktor. Dia kata gula tu bukan makanan kanser, tapi gula tu dia susah nak hadam tu lama kan. Jadi bila kita tak buat apa-apa aktiviti, dia akan bagi kesan kat buah pinggang. Buah pinggang ni bila ada gula, ada ubat, dia susah nak bekerja. Jadi bila dia susah nak bekerja, tu yang datang lagi penyakit lain pula. Tapi bukan sebab makanan kanser. Ain ada minum susu? Minum? Ain minum susu apa? Susu full cream Dutch Lady yang kotak tu. Yang cecair? Ain tak minum susu tepung? Tak minum susu tepung. Pasal apa? Tak boleh masuk. Okey. Saya nak cerita sebab ada orang tanya, Suria tanya apakah susu yang sesuai untuk pesakit kanser. Sebenarnya semua susu baik dan sesuai untuk pesakit kanser. Cuma yang membezakan antara satu susu dengan satu susu, Ain tahu tak, adalah kandungan dalam susu tu. Susu adalah sumber protein. Jadi kita tengok dekat ingredients tu apa kandungan. Kalau per serving, dia ada per serving. Per serving maksudnya secawan kita minum tu berapa protein kita dapat, berapa kalori kita dapat.
Itu je beza dia. Tak ada masalah. Minum je lah apa jenama pun. Cuma kalau orang tu tak boleh makan langsung. Ain ni dia boleh makan. Ada orang pesakit ain dia minum susu sahaja. Contohnya macam kes nanti yang kita nak tengok terlantar Cik Ila tu, dia tak boleh, dia tak jagalah, dia koma, jadi dia minum susu. Jadi dalam kes dia kena minum susu yang high protein, high calorie. Contohnya antaranya macam susu Ensure, Nutrient Optimum, ni ada orang kata Peptamin, lepas tu ada Prosure, kan, macam-macam lah, apa benda lah. Saya pun tak berapa pandai sangat nama-nama ni. Enecal pun boleh, macam tu lah. Ain duduk di mana, dia tanya? Gopeng. Gopeng Perak. Gopeng Perak. Buat rawatan di mana Ain? Buat rawatan di mana? Hai Ain. Sangka. Ain buat rawatan di mana Ain? Oh, line dia sangkut pula. Okey, untuk pengetahuan semua, sementara nak tunggu Ain tu, Ain duduk di Gopeng Perak, buat rawatan di Kuala Lumpur. Jadi dia berulang lah, rawatan dia kalau tak silap saya PPUM kan Ain kan? PPUM kan? Betul. Ni Putri Nur Hazrin, dia kata dia dengan Ain dekat je, tak jauh. Rumah. Dekat, boleh lepak-lepak. Ain cakap lah, Ain punya kedai kat mana? Dekat kampung Kulai, Teratak Tempoyak Enda. Tempoyak Ayanda. Tempoyak Enda. Tempoyak Enda. Keluar dekat highway, Ain kata dekat. Okey, Ain kan dalam rawatan ni kan, hari-hari duk makan ubat kemo ni, Ain pun makan tempoyak juga kan? Makan? Ain pun makan. Tak ada pantang. Ya? Cuba Ain, ramainya orang Perak ni dekat kat Zul punya live ni. Dia pasal Ain bagi tahu siapa nak pergi kedai Ain? Boleh Google Map je, Teratak Tempoyak Enda. Teratak Tempoyak Enda. Tapi Ain pernah cakap dengan saya kalau exit tol Gopeng dalam tak sampai 5 minit. Betul. Dekat depan Petronas Gopeng. Ain ada ke kat kedai? Ada, selalunya ada. Buka pukul berapa? Pukul 11 sampai 4 petang macam tu. Lunch. Pergi waktu petang. Ni nanti dia nak pergi check up, dia orang nak pergi dia orang nak pergi ziarah. Ain ni lawak ke? Lawak tak tahu. Ni ada orang pernah pergilah Ain punya kedai. Inilah tokek dia. Baiklah Ain, cuba cerita sikit. Bersama. Tokek bersama pun tak apalah. Apa ni? Anak tokek kah? Anak tokek? Anak tokek macam tokek lah. Okey, you all kena faham, Ain dah berkahwin, ada anak seorang. Dan beliau mengidap kanser paru-paru stage 4, dah setahun dia survive. Dan Alhamdulillah, kerana rawatan yang dilakukannya, dia daripada 12 cm tu quite besar juga. Dan sekarang kansernya tinggal 0.5 cm tadi. 12 cm ni besar daripada buah pimpong kan? Bola pimpong. Macam ni lah. Besar tau sebenarnya. Ya, besar sebenarnya. Jadi saya selalunya sebelum ni kalau kanser paru-paru stage 4, survival rate pesakit tu hidup tu sangat rendah, tak ramai. Tetapi sekarang dengan teknologi rawatan, teknologi perubatan, ramai pesakit kanser stage 4 paru-paru yang survive, yang boleh menjalani kehidupan normal, berkualiti macam orang lain. Ya, tanyalah Ain. Ain, ada tak buat rawatan-rawatan alternatif? Cuba cerita Ustaz. Ada tak pengalaman-pengalaman makan suplemen macam Kak Zul punya pengalaman? Okey, makan suplemen memang tak ada suplemen sebab dari awal lagi Ain masuk hospital sebelum kena kanser lagi lah, sebelum tahu kanser lagi, memang suplemen ni memang tak boleh dekat dengan Ain, memang Ain tolak. Memang Ain dengan husband ada orang kata awareness yang awal lah, tak terjebak dengan suplemen ataupun produk-produk ni. Kalau yang perubatan tradisional tu ada, tapi kita niat macam ikhtiar, macam tu lah, memang ada. Ain tak ada pantang, lepas tu Ain tak ambil suplemen. Apa ni, ada tak kawan-kawan yang bagi cadangan untuk beli suplemen atau cuba suplemen atau cuba rawatan, dan bila Ain tak terima tu, macam mana Ain tolak? Memang ada, ramai juga. Kita pun bersalah juga kadang-kadang, kawan-kawan, kadang saudara mara, tapi kita tolak baik-baik lah. Kita cakap kita nak try rawatan doktor dulu. Sebab salah satu kan, cakap kita tak nak badan kita confuse lah. So satu-satu rawatan ni, kalau kata doktor ni tak berjaya, baru kita cuba rawatan yang lain lah. Macam itulah yang Ain cakap biasanya. Okey lah Ain, macam mana Ain, apa orang kata, kita
nak jadi kuat lah sakit kanser ni, macam mana boleh ceria, macam mana boleh ceria, macam mana boleh cekal, macam mana boleh tabah. Ain nangis tak? Nangis, tipulah kalau tak nangis kan. Nak bangun pun makan masa juga. Nak sedar diri yang kita reda dengan ujian ni pun makan masa juga. Tapi kita fikir kalau betul lah ini kehidupan kita yang orang kata saat-saat yang terakhir, ni anak saya. Kalau betul ini ini adalah saat-saat yang terakhir, kita anggaplah, kita berilah yang terbaik sepanjang kita hidup yang tinggal ni kan, kita bagi yang terbaik. Tapi biasanya saya fikir ni lah, sebab ni je seorang yang saya ada. Kemudian saya fikir husband, mak ayah, family semualah. Itu yang buat saya kuat lah secara jujurnya. Ain, masa doktor cakap Ain kanser paru-paru stage 4 tu, macam mana Ain terima? Saya lost sebenarnya, sebabnya yelah kita patut tiba-tiba doktor cakap you cancer stage 4. Hilanglah kejap daripada bilik doktor tu. Jasad je ada tapi fikiran tu dah hilang. Husband je yang dengar doktor punya explanation. And then on the way balik rumah dalam kereta, baru Ain tanya balik. Nak double confirm lah kan apa yang Ain dengar tu benda yang sama ke yang dia dengar kan. Jadi bila husband cakap benda yang sama tu, Ain macam okay. Macam tu lah, macam sedih lah juga kenapa sekarang kan. Sebab muda lagi, tak puas hidup lagi, banyak benda nak buat lagi, macam-macam persoalan lah. Tapi bila kita fikir Allah sayang kita, Allah nak naikkan darjat kita, so benda tu slowly dia macam kita reda lah. Apa yang pemilihan tempat nak buat rawatan ni macam mana Ain? Saya tu sebab orang yang cadangkan, kawan saya cadangkan buat di PPUM sebab dia kata dekat situ tempat research and then teknologi latest. Jadi kita pun tak fikir panjang lah, sebab yang recommend tu pun nurse di PPUM sendiri. Jadi kita minta, masa tu Ain masa dapat detect cancer tu Ain di hospital swasta Abisena. Tapi bila dapat tahu kena kanser, rawatan dia mahal semua, kita minta pindah ke PPUM lah. Okey, cerita pasal rawatan mahal ni macam mana Ain? Macam mana? Okey, macam ni, Ain ada insurans, tapi insurans tu tak valid lah untuk mula time tu tak tahu lagi yang insurans tak valid untuk clinical program. Kita just pergi kat PPUM tu sebab kita rasa dekat situ ada pakar and then kita rasa teknologi dia latest. Sebab masa kat Avicenna tu memang doktor tu cakap kat sini tak ada pakar untuk kanser. Kanser paru-paru, okey. Yes. Kemudian bila pergi kat PPUM, kita pun join yang clinical program tu. Dan time tu lah baru tahu insurans tak cover clinical program tu. Tapi alhamdulillah lah ada jalan lain, insya-Allah ada jalan lain. Cuma kita jangan putus asa, putus harapan, mesti ada jalan. Memang rawatan tu mahal tapi insya-Allah mesti ada jalan. Okey, Ain, cuba cerita Sat dekat depa. Okey ni Sat, berapa lama tunggu untuk dapat rawatan kat PPUM? Ain, rawatan PPUM dia pergi yang private kan Ain kan? Rawatan yang PPUM. betul. Dia kalau private tak kena tunggu kan? Ain di Avicenna, masa cakap dengan doktor tu, doktor tanya nak pergi hospital mana sebab dia cadangkan SUKM ataupun PUM. Dan Ain pilih PPUM sebab memang time tu memang dah ada list PPUM tu. Kemudian dia kata Ain bertuah sebab dia ada kawan di PPUM. So rezeki juga sebab dia terus call Prof Pang ni di PPUM. Dan dalam masa Ain check out daripada Avicenna tu hari Sabtu, Isnin dah dapat jumpa doktor pakar. Okay, you all kena tahu Ain punya ubat dia kena bayar. Dan sebenarnya bukan Ain saja, ibu mertua saya pun sepatutnya kena bayar ubat ini. Sebab ubat ini ini antara ubat-ubat terbaru untuk kanser paru-paru. Dipanggil targeted chemo atau oral chemo, iaitu kemoterapi. Tapi kemoterapi itu secara oral, makan. Dan kesan untuk kemoterapi yang secara makan ni tak seteruk kesan kemoterapi IV yang masuk ke dalam kita punya salur darah tu. Okey, berapa kos kalau Ain boleh cerita? Kos ini tu sebulan kejap dia boleh buka kuat belakang sini. So sikit, tak apa, pergi depan. Dia 5,800 sebulan. Okey, ada tak ubat tu? Tunjuk Sat. Dekat bilik sebelah. Okey. Satu kotak untuk 1 bulan berharga 5,800 ya? Betul. Kena bayar. Dan ubat ini sebenarnya tak ditanggung. Even di kerajaan pun dia tak ada subsidi. Kena bayar kecuali you all ni kerja kerajaan. Memang mahal. Ini adalah antara ubat-ubat yang mahal. Dan menjadi seorang pesakit kanser kan Ain, bila kena bayar ubat tu mula-mula macam mana Ain? Kak Zu, kalau Kak Zu kena ni macam alamak, I don't think I have the money to pay, to buy.
bulan pertama, bulan kedua kita korek saving lah. Memang pejam mata lah time tu. Kita pun makan bercatu, anak nak mainan tak beli, nak beli coklat pun cakap nantilah mama tak ada duit sebab kita dah habis untuk rawatan kan. Lepas tu kemudian husband macam dah give up lah juga sebab kita ada rujak minta dekat zakat secara persendirian, maksudnya pergi pejabat zakat sendiri, tapi dia kata you tak layak, you bukan asnaf kan, sebab dia kata saya level M40 tak layak untuk mohon bantuan ni lah. Ni kemudian kita pun dah start give up lah time tu, dan kita refer kat doktor. Kita try tanya doktor apa ni, ada tak rawatan yang lebih murah, rawatan yang mampu milik lah, cakap dengan doktor kan. Dan doktor tanya kenapa, kita cerita keadaan kita, dan doktor referkan kami ke Jabatan Kerja Sosial. So lepas tu kami berhubung dengan Jabatan Kerja Sosial, dan Jabatan Kerja Sosial banyak bantulah dapatkan dana-dana daripada lembaga zakat, daripada tabung PUM sendiri, daripada Makna. Jadi kalau tak ada Jabatan Kerja Sosial ni pada saya susah jugalah, tapi alhamdulillah saya dapat bantuan tu. Okey, saya nak ucapkan, saya nak jawab waalaikumsalam kepada Hafizi, Kak Muzni, Nujaimi. Okey, bersama saya, Ain adalah pesakit kanser paru-paru stage 4. Ain sama dengan ibu mertua saya pesakit kanser paru-paru stage 4. Ain berada di Gopeng Perak, ibu mertua saya buat rawatan di Hospital Tanah Bahya Al-Ustaz, hospital kerajaan. Okey, Ain masa dia buat rawatan, dia pergi private sebab dia ada insurans. Tetapi bila dah mula buat rawatan, dah jumpa pakar, tiba-tiba baru dia tahu kata insurans dia tak cover kerana ubat ini masih lagi dalam trial program, clinical program. Di Malaysia, program-program untuk pesakit kanser paru-paru yang ambil Afatini, ubat-ubat oral kemo, ubat makan ni masih lagi di peringkat trial lagi ya, masih di peringkat trial. Dan ubat Ain dia kena beli, harga dia 5,800. Ubat oral kemo atau targeted kemo tak semua di cover. Kalau di hospital kerajaan pun tak semua di cover, kecuali you pekerja ataupun kaki tangan kerajaan. Jadi apa yang Ain lakukan, come on lah, you kena cancel kot, siapa pun nak hidup. Jadi Ain dia terpaksa, dia kata okey, bulan pertama dia beli dulu, cari saving, gaji yang ada semua kumpul beli, sampaikan anak nak makan coklat pun tak boleh beli dah, anak nak minta mainan pun dia tak boleh beli dah. Dan sebenarnya untuk you all tahu, Ain dulu duduk di Kuala Lumpur, jadi dia berpindah daripada Kuala Lumpur ke Gopeng balik rumah ayah. Ini antara pengorbanan dia, dan dia terpaksa buat kerana dia nak pastikan bahawa dia punya kos hidup, living dia very minimal. Menumpang di rumah ibu adalah salah satu cara dia nak, kalau dia ada rumah sendiri, dia kena bayar sewa, kena api air, jadi tak nak balik kampung. Itu antara kenapa, itu antara cara dia nak orang kata apa, mengurangkan kos sebab nak fokus pembelian ubat. Minta zakat, tak dapat sebab dia kata bukan asnaf, T20. Come on lah, M40, M40. Come on lah, masa sakit Ain tak apalah, suami dia kerja, lepas tu pendapatan yang ada tu boleh cover, tapi tak boleh untuk bayar duit ubat. Dan bila kita sakit, siapa pun nak hidup, jadi kena beli ubat mahal, kena beli. Ain, kau nasib baik ubat kau harga 5,800. Ain tadi sembang dengan Vicky, dia kanser limfoma, dia kena makan dia kena ambil kemo Brex tu, apa tak jenama dia, harga dia 16,000 Ain, satu kali 8,000, 16,000 untuk 2 kali cycle. Dia nak kena buat hari Senin ni, hari Senin saya tak pasti hari apa, tapi dia kata dengan saya, Puan Zuraini duit tak ada lagi, bawah ada 10,000 tak cukup. Itu pun duit 10,000 tu dia pinjam orang, dia pinjam habis harta. Mak dia pun dah cakap dah barang kemas semua dah jual, dia pinjam duit, orang pun dah sampai takut dah nak jawab telefon. Tapi kehidupan nak diteruskan kan, nak kena fight. Jadi Ain nasib dia baik. Terima kasih Kak Muzni. Ain apa yang dia buat, bila dah tak mampu, dah stres, dah tak tahu, dah tak ada dah nak jual barang kemas pun dah habis, Ain cakap dengan doktor, kata doktor, saya tak mampu dah nak beli ubat ni, jadi saya nak berhentilah ubat ni, saya tak mampu. Jadi doktor tanya, kenapa you tak mampu, tak nak teruskan rawatan? Bila Ain cakap tak berkemampuan, doktor memberikan cadangan, doktor bantu dia. Unit Jabatan Kerja Sosial di PPUM telah membantu Ain. Dia mendapatkan Ain jabatan apa dia dipanggil zakat cover ubat dia Ain zakat cover Zakat Negeri Selangor. Lembaga Zakat Negeri Selangor cover ubat dia untuk berapa bulan Ain? Dia bagi subsidi 4,200 sebulan. Sampai bila Ain? Masa tu 3 bulan lah dia bagi 4,200 tu 3 bulan. Ya, dia buat 4,300 tu selama 3 bulan lah. 3 bulan Ain 3 bulan. Zakat bagi cover, jadi at least 3 bulan tu Ain adalah duit nak bayar. Dia cari sikit je tambah. Lepas tu dia dapat makna 6 bulan Ain.
Makna 3 bulan, dia bagi 3 bulan juga? full. Okey, tapi 3 bulan juga. Lepas tu PPUM juga bantu Ain dapatkan grant. Bolehlah cover 3 bulan Ain? Boleh? Subsidi lagi 3 bulan 4,500. Jadi untuk setahun lah boleh katakan Ain ada bantuan keuangan untuk meringankan beban dia membeli ubat yang memang diperlukan untuk hidup. Sorry to say, untuk dia hidup. Betul Ain? Ni Putri Nur Hazrin kata dia cucuk ubat 4 batang 23,000 zakat dengan JKM cover. Selebihnya usaha sendiri. Itu dia pasal dia SLE. Dia cakap ubat dia cucuk. Sekejap I punya kucing nak keluar. Tu nampak tu kucing aku nak keluar. Dia jadi nama yang ini nama dia Oreo. Dia nak keluar rumah. Nak keluar? Nak keluar. Sekejap lah. Bagi I buka sat pintu dia. Kalau tidak dia cakap-cakap. Nyak. Okey, keluar. Keluar. Saya tidur kat luar ke aku? Tidak. Jangan tak balik pula. Orang tidur dalam rumah. Okey, minta maaf. Dia dua beradik dengan Waffle. Yang Waffle tu dia akan cakap-cakap nak masuk rumah. Yang ni nak keluar rumah. Penat dah aku. Bela kucing. Okey, ini cerita tentang kanser dan juga cerita tentang rawatan. Kita juga cerita tentang kos rawatan. Kita nak bercerita ni supaya orang ramai mengambil iktibar dan pemahaman tentang kanser dan rawatan sebab jarang orang nak bercerita secara terbuka. Ya, jadi you all ambil lah makluman ini kepada pesakit kanser, terutamanya yang dah kanser. Ambil cerita kami, panggil kawan-kawan yang mana down tu. Terlalu ramai yang down, tak nak buat rawatan, tak nak buat kemo, tak nak bersosial, tidur bersedih, tak nak makan. You all tengok kami masih ada kehidupan, masih ada anak. Boleh cerita tak tanda-tanda awal kanser ni? Masih kena makan ubat kemo ke sampai sekarang? Ya, kena makan ubat kemo ni forever so far. Dia sekarang kanser dia masih ada 0.5. Kalau dia berhenti makan ubat, dikuatiri kanser tu akan datang balik. Jadi ubat kanser yang dia makan itu mengawal ketumbuhan kanser supaya tak ada kanser baru dan kanser yang ada ni tidak membesar. Betul Ain kan? Betul. Itu yang berlaku juga pada ibu mertua saya. Rita Azuraini kata dia pun buat rawatan kemo di PPUM. Dan sekali lagi ada orang tanya apakah tanda-tanda awal kanser. Untuk kes Ain sama seperti ibu mertua saya, mereka berdua mengalami batuk. Batuk-batuk tidak berkahak yang berpanjangan. Ain batuk setahun lebih. Mak mertua saya pun batuk setahun lebih. Tapi malangnya kita ni bila kita batuk Ain, kita tak jangka bahawa batuk itu adalah antara simptom kita boleh dapat kanser. Jadi kita tak buat saringan kanser. Kita tak pergi buat MRI dan CT scan. Mak mertua saya tahu sebab dia buat CT scan. CT scan tu dia akan nampak. Kalau kita buat X-ray tak nampak. Sebab X-ray dia tembus terus ke tulang. Jadi tak nampak ke tulang tu. Ain umur berapa Ain? 35 tahun, anak seorang. Laki dia pun seorang. Dia pun bermanja-manja, jangan bimbang. Ain tu manja, jadi laki dia tak cari dah, tak manja, hak manja-manja Masih boleh pregnant lagi ke? Boleh. Kenapa pula Ain tak boleh pregnant? Ampun ni. Ain boleh pregnant lagi tak? So far doktor tak galakkan lah. Sebab apa? Sebab ubat tu panas kan, takut efek baby. Okey, dengar tu. Dia bukan tak boleh mengandung, tetapi dinasihatkan untuk tidak mengandung sebab dikhawatiri mengganggu janinnya. Itu je. Okey, Kak Zul, Cik Ila tunggu Kak Zul untuk live. Baik, kami akan live bersama dengan Cik Ila. Ai nak join sekali bersama dengan Cik Ila? Boleh Ai nak tanya-tanya soalan? Boleh. Okey, sebelum tu kita nak tutup ni, Ai nak bagi nasihat apa kepada kawan-kawan? Okey, kepada semua rakan-rakan yang senasib dengan saya, pesakit kanser, cancer fighter, cancer survivor, enjoy your life je lah. Samping tu, apa orang kata, happy je, jangan risau-risau sangat. Kalau kata kanser tu mahal, tak ada duit, jangan risau, Allah akan tolong kita. Kita kena yakin je ada jalan dan kita tak bolehlah duduk rumah je nak mengharapkan duit tu turun daripada langit. Kita kena usaha, kena keluar, kena cari peluang, kena share dengan doktor sebab doktor tahu mana nak jalan yang boleh bantu kita kan. Jadi jangan duduk diam. Tanya kawan-kawan, ada kawan-kawan yang kenal NGO yang sepatutnya bantu kita. Join CSM, Kak Zu boleh tolong kan. Jadi jangan duduk kita share pengalaman, kita share. Betul. Sokongan emosi, sokongan moral itu adalah salah satu bantuan. Jadi jangan duduk diam, jangan sedih-sedih. Kita just move on, happy, enjoy your life. Ni Tok Mak kata apa yang Ain cerita sama situasi dengan Tok Mak. Alhamdulillah, kuatkan semangat. Tok Mak nanti kita kena live sama-sama berkongsi. Okey, jom kita jemput. Ain kalau tak busy, jangan kita pergi buat kunjung ziarah ya kepada Cik Ila. Kita invite Cik Ila masuk. Okey. Ya, sekarang kita bersama dengan satu lagi tetamu. Kami berdua, saya berada di Kedah. Assalamualaikum Azril, minta maaf lambat malam ni.
Sehari Azril pula pukul 10 dia kena bagi minum susu kat Cik Ila. Hari ni Azril makan apa dah? Nak bagi susu kat Cik lah. Azril makan apa dah malam ni? Masak lauk apa? Nasi. Buat nasi goreng. Lauk apa? Nasi goreng. Azril, sajalah dengan Kak Zu tu ada nama Ain. Ain ni pesakit kanser paru-paru stage 4, Okay. Azril. Jadi sajalah dia nak bagi sokongan kepada Azril. Ni ramai juga ni dalam ziarah Cik Lah ni. Ada apa? Alhamdulillah. Ya, kita ni nak bagi sokongan. Ya, betul. Dia orang tunggu tu mana satu Tan Suraini ni. Itulah Malah ada buat promosi. tu. Okey. Ramai tu bagi topi-topi tu. Alhamdulillah. Thank you for the gift. Tok mau lagi. Bagus. Okey. Azril, dekat Ain tu, Ain juga pesakit kanser paru-paru stage 4. Dia ada anak seorang lah. Ya, ada anak seorang umur muda lagi. Dia pun duk ikut jugalah ya, perkembangan Cik Ila. Azul pun bagi tahu kata Cik Ila ada dekat Sungai Petani. Dan Ain ni dia ada suami. Suami dia pun penjaga yang baik macam Azril. Ya. Ain, bagilah kata-kata nasihat ke Azril. Bagi kata-kata sokongan, semangat. Cik Ila ni bertuah lah dapat husband yang sebaik Cik Azril. Semoga Cik Azril dilimpahi rezeki, dipermudahkan segala urusan dan ditempatkan di syurga lah sebab jaga isteri yang sangat istimewa. Amin. Alhamdulillah. Don't give up. Tolong jangan give up. Okey, tak give up pun. Dan jangan malu sebenarnya Azril, jangan malu. Jangan malu. Hari tu saya interview Ain, suami dia. Suami dia pun bila jaga pesakit kanser pun dia ada momen-momen detik yang dia stres, terutama bab keuangan, ajar lagi, anak lagi. Sebab itu yang saya nak Azril, Ain pun cakap kos rawatan mahal, dia pula kena beli ubat, duit tak cukup, tapi dia tak malu untuk berusaha. Ya, macam mana Ain? Mohon zakat, mohon JKM, mula-mula kena tolak. Betul. Tapi kita kena terus minta lah. Jangan give up. Tok mau kurang tahu. Azril, kalau perlukan apa-apa bantuan pun jangan lupa rujuk pada unit Jabatan Kerja Sosial. Okey. Ya, sebab dia ada bantuan makna. Azril tahu tak kata boleh mohon? Makna tahu. Dia macam JKM dapat dah, zakat negeri Kedah dah dapat. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak dia meringankan beban kan? Ya, betul, meringankan beban. Bagus. Dia tampung kos perhutanan, bagi susu atau. Dengan makna boleh minta susu, Azril? Makna belum bukan dengan makna. Dengan makna belum lagi. Macam mana Ain minta dengan makna? Ain dibantu oleh Jabatan Kerja Sosial. Jadi masa Jabatan Kerja Sosial minta kita punya profile, medical report, kita kena bagi elok-elok lah. Maksudnya apa yang dia minta tu, borang-borang, kita jangan rasa susah lah. Sebab kita nak minta orang duit pun bukan sikit kan, banyak. Jadi apa dokumen yang dia minta, bagi selengkapnya. Supaya senang Jabatan Kerja Sosial nak bantu kita. Kalau borang kita tak lengkap, susah lah dia nak tolong kita. Jadi apa yang dia keperluan daripada Jabatan Kerja Sosial, kita follow je. Jangan merungut lah. Benda memang susah, tapi yelah, nak dapat duit pun susah kan. Jadi kena buat juga. Push. Macam Azril boleh mohon dengan Hospital Sultan Abdul Halim pergi ke unit Jabatan Kerja Sosial. Okey, baik. Makna boleh bagi bantuan susu. Untuk susu dan pampers. Dia bagi terus 6 bulan. Banyak. Okey. Banyak anu. Dia bagi terus 6 bulan. Sekurang-kurangnya dia ringankan beban lah. Itu pun susu dulu. Terima kasih banyak. Sama. Dapatlah meringankan beban untuk bulan ni, alhamdulillah. Nanti kita hantar lagi. Okey, Pan. Nak bagi sokongan kepada Azril. Ya, betul. Jangan kata-kata positif tu penting tu. Nak buat kita semangat.
apa ni Ain, dia Azril ni tak ada support. Saya sahabat nasihatkan dia jaga makan, jaga tidur, jaga kesihatan, sebab dia nak jaga orang sakit. Kalau dia tak sihat susah. Betul. Cik Azri kan cukup makan, cukup tidur. Emosi kena jaga. Pastilah. Emosi kena jaga. Carilah kawan-kawan yang boleh support. Nak contact husband saya Kawan-kawan boleh, yang dia dah positif. cakap. Dekat husband saya dah cakap kalau caregiver perlukan sokongan, nak perlukan nasihat boleh contact dia. Nanti PM saya nanti saya bagi dia punya WhatsApp. Azril, boleh berbicara dengan suami Ain nanti untuk bercerita lah, ya, macam mana jaga pesakit kanser, macam mana nak bagi kuat semangat, yang tu yang penting. Macam mana nak cari kekuatan, macam mana nak teruskan, nak cekal, nak tabah, ya, benda-benda macam tu lah. Apa ni, Azril ada tempat bersembang? Ada kawan-kawan bersembang? Ada. Buat masa sekarang ni ada. Jangan cari hak manja-manja ya, Azril. Jangan duk cari hak manja-manja lah. Kita melawak je dengan Azril tu, kita bagi dia kekuatan kan. Saja usik dia hampur pun kan, saja usik dia, muda lagi dia pun sayang kat bini dia. Tak apa, bagi dia chance, beri hikmat kepada isteri. Han nak kahwin pun tunggu dulu, sabar Sat. Gelak Azril. Kak Zul usik je Azril, melawak, jangan kecil hati pula. Orang Kedah kan suka melawak. Betul-betul. Cepat sangat. Tak apa kawan-kawan, kita kehidupan perlu diteruskan sebenarnya, ya. Tak apa. Isteri Cik Azril mengidap kanser bara otak, ya Azril, ya. Betul. Kita tak. Cuba cerita Sat, lagu mana dia punya simptom, tanda-tanda tu Cik hilang. Mula dia betul. Mana belum dia pening tau. Dia tambah dia masing. Macam putus-putus sikit lain tu. Dia agak Okey, Cik Ila mengalami sakit kepala. On off sehinggalah satu hari satu hari dia sakit teruk kan, bulan Januari hari tu. sakit perut, saya muntah. Dia sakit kepala muntah. Dia tambah sakit. Azril, lain putus-putus ataupun lain putus-putus tu Azril, macam mikrofon ke apa ke, lain macam putus-putus. Tu bunyi kerak-kerak tu. Untuk makluman kepada sahabat-sahabat yang menonton, saudara Azril ataupun yang dipanggil TikTok dia Cik Ila akaun isterinya dah terlantar selama 8 bulan kerana mengidap kanser otak. Dia tak sedar, kata dia di kepala ada tumor. Macam mana dia tahu dia mengalami sakit-sakit kepala sehinggalah satu ketika tu pergi ke zon merah. Masa tu dia dah muntah dalam keadaan yang agak teruk. Bila dia di zon merah tu, isterinya tak sedar sampai ke hari ni, dah umur 9 bulan. Ni ada orang tanya, Azril, you boleh mohon my salam kepada Cik Ila, untuk Cik Ila. Ada mohon my salam? Dah mohon tapi belum dapat ni. Okey, dah mohon tapi belum dapat. Okey. My salam. Lepas tu kita ada apa lagi? My salam lagi, apa lagi? Sekarang ada macam-macam bantuan kan? Kena rajin juga. Kena rajin. Macam Kena husband rajin. minta ada keluarkan duit daripada KWSP akaun 2, ada juga minta duit sendiri juga, tapi membantulah juga ambil daripada KWSP. Cik Ila ada KWSP tak? KWSP ada. Dia pernah juga dulu, lama dah. 2016. Okey. My salam dapat 8,000. PK 40 ya, PK 40. PK 40. Pencen Ilat ada cuba? Pencen Ilat? Borang ambil dekat Sosro. Lepas tu hantar dekat hospital lah belum. Okey, kalau dah hantar tu bagi tahu dekat Kak Zul boleh tolong macam, bukanlah tolong bagi luluh, tapi Kak Zul boleh minta pihak Sosro, sebab ada hari tu kita ada buat perjumpaan kalau pesakit kanser Kedah tu utamanya, insyaAllah mereka nak teliti dengan bagi tengok apa yang boleh bantulah. Nanti ni. Okey, ramai yang Wan Aminah kata anak saya pun bara otak. Saya harap anak puan berada dalam keadaan elok.
buat rawatan dan sebagainya. Sebab kita ni macam-macam kanser lain-lain sikit dia, Azril ya. Macam Cik Ila dia tak sempat buat rawatan kan? Tempat. Dia tak sempat buat rawatan. Dia lambat diagnose. Dia tak perasan kata dia ada tumor di kepala. Itulah. Azril, cuba cerita sikit macam mana penjagaan Cik Ila? Pagi pukul berapa Cik Ila minum? Okey, untuk pagi pukul 6 pagi minum susu. 6 pagi minum susu. Lepas 6 pagi kalau pergi mandi Cik Ila, kalau hari bekerja tu pukul 7 lebih, kadang pukul 8 lebih. Bagi mandi salin dia punya kain buah. Lepas tu untuk petang untuk pukul 10 pagi dia minum pula susu. 10 tu tengah kali rehat tengah hari bagi dia minum susu pukul 2. Lepas tu dia kena sentiasa turning position lah. Dalam keadaan yang macam ni mengiring sebelah kiri, mengiring sebelah kanan. Oksigen kena pantau selalu lah. Takut drop. Nak bagi minum susu tu. Okey, sila. Teruskan. Boleh kami sembang-sembang dua orang. Okey, untuk pengetahuan Ain dan kawan-kawan, Azril bekerja. Dia kerja dekat tentera darat, kalau tak silap saya, di Sungai Kali, di camp. Saya tak tahu dia pangkat apa, jawatan apa, saya tak tahulah, tapi dia bekerja. Jadi dia kata pagi-pagi Ain, pukul 6 pagi, dia bagi Cik Ila minum susu. Sebab Cik Ila dia tak bangun dah, dia tidur terbaring tu, dia terlantar tu, nak kata koma, tak tahu nak kata koma, tapi maksudnya dia terlantar. Dan Cik Ila minum susu melalui tiup berjadual setiap 4 jam. 6 jam. Cik Ila minum susu ensure tu sebab dia full tadilah yang kita kata tu. Dan Cik Ila, dia ni bila dia terlantar macam tu, Azril pagi-pagi pukul 6 bagi susu, 7.30 dia hantar anak pergi sekolah sebelum dia pergi kerja. Dia balik sebelum pergi kerja, dia bagi mandi isterinya dulu. Isterinya mandi, maksudnya dia bagi mandi atas katil lah, cuci, tukar lap basuh apa semua, tukar semua baju, lapik semua dia tukar. Kemudian Cik Ila ni dia ada luka, dia panggil bed sore. Jadi sebab itu pesakit kanser terlantar dia kena pakai tilam angin supaya kulit dia tak luka, tak melecet, dan dia perlu tukar position. Ain tahu kan, kita kena beralih, macam tu lah ya. Tu tengok Azril bagi tu pukul 12, saat lagi dia sekarang pukul 10 dia bagi susu, saat lagi pula pukul 2, 10, 11, 12, 4 jam. Cik Azril pergi kerja, siapa yang jaga Cik Ila? Okey, dia pun macam Ain pindah rumah daripada Taiping, dia duduk, dia pindah rumah Teluk Intan kot, dia duduk itulah, pindah rumah balik Sungai Kali, duduk dengan mak ayah supaya boleh sama-sama pakat membantu. Institusi keluarga adalah satu kumpulan sokongan yang paling penting untuk sakit kanser ya. Okey, Wan Aminah kata anak dia kanser otak, sempat buat pembedahan 3 kali tetapi anak dia tak ada dah, innalillah, salam takziah Habib Nazif kata tabahnya, nak buat apa lagi. Ain, macam mana ketabahan tu bila kanser dah datang, orang kata tabahnya Ain, cekalnya, kuatnya, macam mana? Saya aminkan je. Dia kan, kalau you all tengok filem Hindustan kan, filem P. Ramlee kan, Madu 3, pok dia P. Ramlee cakap dengan Ahmad Nisfu, Pak buat apa tu, baca doa, ambil semayang, nak buat apa, nak pergi semayang, pasal apa, bala nak semayang tolak bala, tak sempat Pak, bala mai dah. Jadi nak cerita kepada semua orang, kanser mai dah, tak ada buat apa dah, terima ya kan, terima je kanser, tak boleh buat apa. Ya. Habib Nazif kata dia pesakit kanser, pernah jumpa Ain dekat CSM Bangi. Thank you Habib Nazif. Nanti join lah live kat Zoom, jadi tetamu Ain. You berminat, mesej saya. Besok slot malam free. Tak boleh, tak cukup. Bagi tambah 1,000. Cepat-cepat sikit. Hampa buat tu. Dekat TikTok tu kan yang sedih-sedih, tak cukup 1,000 tu. Ain tengok dah cukup 1,000 dah. Kat Zoom lah. Tolonglah saya. Kepada semua sahabat-sahabat yang tengah menonton ni, tolong pakat-pakat support each other. Macam mana nak join CSM? Kita ada grup FB dan juga WhatsApp group. Rita Azuraini nak join apa tu? You all nak join TikTok live saya, just message saya lah, bagi tahu kata nak join ya. Tapi make sure kita ada 1,000. Sebab tak ada 1,000 tak boleh buat live lah. Susah. Fazlina Nasir kata dia duduk Bangi. Okey. Nanti kita nak buat kita nak buat wacana lagi. Semua orang tanya dah, bila nak buat wacana. Okey, Siti Aisyah kata, saya kanser paru-paru stage 4, terpaksa tukar ubat kemo lain, tumor semakin membesar. So apa Ain boleh kata kepada Siti Aisyah? Saya pun sebenarnya tengah berdebar ni sebab baru yang latest punya check up, ada mutation baru doktor kata di paru-paru saya. Cuma tak pasti lagi mutation tu adalah kanser yang sama, sel kanser yang sama ataupun yang baru.
Jadi itulah saya pun dah set dekat mind saya, kalau saya kena tukar ubat, kalau saya kena tukar rawatan, saya kena ready lah, apa-apa pun saya kena fight lah untuk terima rawatan yang baru. Tapi saya berdoa supaya saya tak tukar rawatan. Tapi kalau andai kata benda tu terjadi dekat saya dah, orang kata mindset kita ni penting sebenarnya. Kita set kata kita okey, kita akan okey. Jangan fikir banyak. Kalau kita overthinking, kita akan depress. Jadi jangan overthinking. Kita lalu je, sebab apa yang kita lalu ni adalah apa yang kita lalu, insyaAllah Tuhan akan bantu. Azril, ceritalah tadi buat apa? Ya. Tadi kita baru Tadi bagi apa? bagi Cia minum susu. Kalau lepas bagi Cik Ila minum susu, Cik Ila ni dia minum susu Ensugar je. Tapi kita bagi dia susu ni ml setiap tadi? 4 jam sekali lah. 4 jam sekali. Berapa 300 ml tu? 300 ml. 6 skop. Ya. 6 skop 300 ml. Dia bila masuk tiup tu, dia masuk ke hidung ke Azril? Masuk ke hidung. Tiup tu sampai ke perut. Masuk ke hidung. Tiup tu, Makan ikut mulut lah. silakan Ain. Rawatan Cik Ila ni buat di mana? Ulang alik hospital ke ataupun tak buat rawatan? Ulang alik ke hospital Sultanah Bahiyah Al-Islam dan Sultan Abdul Halim Sungai Tani. Dia boleh duduk lah, maksudnya ataupun naik ambulans ke. Naik ambulans, kita naik ambulans. Ambulans datang ambil kat rumah, bawa ke hospital. Macam tu lah, balik pun naik ambulans juga. Ditanggung sendiri ke? Kos ambulans? Untuk ambulans ni tentera punya. Tentera punya, Alhamdulillah. Ambulans tuan darat ATM. Oh, Alhamdulillah. Free lah. Alhamdulillah. Tak kena bayar. Ditanggung. Tak perlu bayar. Okay, good. Okay, good. Untuk yang di rumah saja. Perbelanjaan di rumah ni lah kita kena perawatan di hospital. Bilik tu, Cik Ila? Ditanggung. Okay, bilik Cik Ila ada aircon? Ada. Okay. Kita ada lagi dia pakai aircon. Bagi dia selesa supaya dia tak berpeluh. Kurangkan elak. Bagi backsaw dia tu lah. Luka-luka. Ya, betul. Pada luka lah. Betul. Ya, betul. Kepada pesakit kanser yang terlantar atau apa juga pesakit kanser, sebenarnya pertama kena ada tilang hospital tu. Tilang hospital tu dia boleh membantu pesakit menukar-nukar position. Itu yang penting. Ya, sebenarnya Azril tahu tak, katil hospital tu bukan keselesaan untuk pesakit sebenarnya. Dia keselesaan untuk penjaga pesakit. Sebab bila katil biasa dia rendah, kita nak jaga dia, depa kita terpaksa membungkuk. Jadi teruk kepada orang yang jaga. Sebab itu pesakit yang terlantar seeloknya kena ada katil hospital. Jadi tak teruk, dia tinggi. Betul? Lepas tu dia ada tilam angin kan? Betul tak? Dia ada tilam angin. Dia ada tilam angin. Ada tilam angin. Fungsi tilam angin tu juga nak mengelak daripada luka atau backsaw tu tadilah. Backsaw. Ya, betul. Luka belakang. So, Cik Ila ada backsaw dah kan? ada backsaw dekat pinggul dia. Macam mana dia punya backsaw? Alhamdulillah sekarang ni backsaw dia tu dah kecil, lepas tu dah kering. Azril buat apa? Luka kat belakang tu. Okay, untuk luka belakang dia tu saya cuci paling kurang sehari 2 kali dengan menggunakan dermasin. Air dermasin tu. Lepas selesai guna air dermasin tu kita keringkan dia, letak gel, dudung gel. Lepas letak dudung gel tu kita tutup lah. Tu backsaw tu dapat pun hasil 2 bulan. Hasil 2 bulan duduk dekat hospital, dia pakai pampers. Jadi dalam pampers tu dia berak, dia kencing. Lambat tukar lah. Jadi bawa balik rumah ni kita tak bagi dia pakai pampers di rumah, pakai tiup kencing. Kita lapik dengan kain batik. Kalau dia nak membuang, kain batik tu nak buang. Jadi kita kena kerja keras sikit untuk cuci. Kalau bagi pakai pampers ni lambat backsaw tu nak sembuh. Apa yang Azril cerita ialah keadaan isterinya terlantar. Jadi dekat hospital selalunya kalau, sebab kita sekarang kan dulu ni PKP tak boleh nak jaga teman. Jadi pesakit dijaga oleh pihak hospital lah kan. Jadi mungkin lambat ditukar. Jadi Azril kata sekarang dekat rumah dia dah kurangkan penggunaan pampers supaya nak bagi sikit angin. Jadi kerja teruk sikit lah. Sebenarnya dia pakai liners. Nanti dia buang dengan liners tapi ada kain batik tu lagi kan. Dia ada lapis liners kan Azril. Mattress tu kan dia ada liner, macam panty liner tu Ain. Jadi dia ada pelapik disposable liners. Dia ada liners. Ya, betul.
Jadi dia tak kotorkan tempat lapik kita di bawah tu. Dan sebenarnya pakai liners tu, Ya, betul. dia bagus. Dia boleh mengelakkan jangkitan sebab liners tu, mattress tu dia disposable, kita buang. Jadi kita boleh buang kerap sikit lah. Sehari sekeping, sehari 2 keping, kan tu lah. Lepas tu ada pakai apa tak? Gel ke, lotion ke, minyak apa, olive oil ke untuk sapu badan? Olive oil. Kita sapu satu badan dia dengan olive oil. Minyak zaitun. Nak bagi Kenapa sapu badan dia? badan dia. Tak nak bagi kering. Luka tak nak bagi luka. Betul. Kalau Betul. kering tu dia cepat luka. Betul. So kita sapukan dengan minyak zaitun lah, olive oil. Betul. Betul. Sebab apa? Antara salah satu sebab kenapa kulit cepat kering sebab kita pakai aircon. Bila duduk dalam bilik berhawa dingin, kulit kita cepat kering. Jadi bila kulit kita cepat kering, hilang kelembapan, kulit kita mudah dapat luka akibat backsore. Backsore tu sebenarnya sebab kita kurus, tulang kita tu hentak. Jadi menyebabkan kulit kita tu cepat luka. Jadi betul dah tu. Azril ni pakar dah Ain. Dia boleh tukar pampers, dia boleh bagi minum susu. Dia kata dia nurse dah, qualified nurse. Dia dah jadi nurse dah. Boleh panggil MA Azril, medical assistant. Cakap. Boleh lah sikit-sikit. Dah cakap. Kak Yati Rawi, saya tak berapa galakkan tengok wajah isteri Azril sebab saya rasa dalam keadaan yang tidak tak cantik lah, biarlah. Kita faham daripada jauh, dia pakai tiup tu okey dah kot. Ni ada orang ucap tanya atas kesabaran Encik Azril. Itulah pesan dah kat dia, tak usah nak cari hak manja-manja, sabar Sat. Dia okey. Dia okey. Dia memang sabar. Dia pagi dia jaga isteri dia, lepas tu dia pergi kerja, dia hantar anak sekolah, dia pergi kerja, lepas tu dia balik, dia jaga isteri dia balik sambung. Dan dia buat live. Jadi orang tak boleh kata dia tak jaga bini dia. Hari-hari dia buat live. Jadi orang boleh tengok lah bahan bukti tu sebenarnya. Ya, betul. Siapa kata, pandai ni. Idea banyak ni. Orang tak boleh kata dia tak sayang bini, orang tak boleh kata dia tak jaga bini dia dengan baik pasal dia buat live. Dia ada banyak 300-400 orang jadi saksi. Setiap malam dia jaga isteri dia dengan baik. Tanya. Bagus. Bagus. Dia pun tanya anak berapa orang, umur berapa anak-anak? Anak yang pertama umur 9 tahun, yang kedua nak masuk 5 tahun. Anak yang pertama lelaki, darjah 3, yang kedua perempuan. Anak dia umur 9 dengan 5. Ain anak umur berapa tu Ain? Ni, 5 tahun. Sama tu dah pijak sebaya dengan anak Azril. 2013. Birthday dia hari Jumaat ni. Oh, Happy birthday. Anak Malaysia. bulan Ogos. September, 16 September. Hari Malaysia. Ogos tu anak merdeka Azril. Jangan komplain banyak-banyak kan? Aku dengar perkara tu, pening juga. Kami lupa tak apa, kami dua ada chemo brain, dia cepat lupa. Sakit kanser, kalau buat kemo dengan radio, dia ada suka lupa pasal dia pakai chemo brain, otak dah berkurang pasal banyak ubat. Syazrin dah kahwin Kita kan malam ni, apa dia? Tanya kahwin Sila, Ain. lama. Kahwin berapa lama Ain? Azril? Anak dah masuk 9 tahun dah tu. 9 tahun. Alhamdulillah. Anak sulung 9 tahun, jadi dia kahwin lebih daripada 9 tahun lah. 10 tahun lah lebih. Betul. Kita malam ni di talian, kalau pada sahabat-sahabat Kak Zu ada bersama dengan Azril atau account dia Cik Ila. Azril adalah penjaga isterinya. Cik Ila tu nampak tu terlantar, dah 9 bulan dah terlantar kerana kanser otak, tak sempat buat rawatan. Yang kat atas tu hak segak tu nama Ain Azmi ni sakit kanser paru-paru stage 4. Jadi Ain kanser endometrium tapi dah survive. Orang panggil pemandiri atau bekas pesakit kanser. So kita bukanlah nak berbicara tentang kanser dan rawatan, tapi sebenarnya kita lebih kepada perkongsian. Saya pun nak bagi sokongan kepada Azril. Dia hari-hari buat live. Tengok ramai melawat Cik Ila melalui talian. Nak pergi Sungai Tani jauh. Jadi kita melawat pakai Ya, betul, TikTok. Pakailah di TikTok. Kita jadi saksi lah kepada orang ramai. Nak datang rumah jauh. Lagipun
Tak payah datang pun tak apa. Kak Zu pun tak datang. Ain, Kak Zu tak datang melawat Azril dan Cik Ila. Sebab pertama dalam situasi ni saya pun tak nak dia kena jangkitan kuman. Kan? Tapi kita nak bagi bantuan. Saya post je, kirim kat orang hantarkan. Mereka pun datang sat je tengok. Tak ada masalah. Ya. Betul Azril? Siapa nak hantar bantuan boleh post je. Message Azril. Hantar. Hantar kat Sungai Petani tu. Rumah dia tak jauh. Mereka kalau nak hantar dekat Azril, lagu mana nak dapat maklumat? Ada tekan link-link apa kah? Tanya. Macam mana? Nak dapat maklumat Azril? Tekan link. Azril? Tak dengar? Boleh hello. Macam mana nak hello? Nombor telefon ambil tang mana? Sangkut tu Kak Zu. Line dia sangkut kot. Okey, kalau kepada kawan-kawan Kak Zu yang mana nak tolong Azril atau Cik Ila, tekan je bio, link dekat bio Kak Zu, boleh masuk dalam grup Telegram, nanti saya bagi maklumat yang diperlukan lah. You all boleh minta apa saja maklumat, insyaAllah saya bantu. Sebab saya ada Azril berada dalam grup WhatsApp saya, ya, dalam kanser siap-siap utara. Kalau siapa yang nak berkenalan dengan Ain, nak dapatkan maklumat macam mana nak dapatkan sokongan sakit kanser paru-paru, maklumat tentang Ain juga ada pada Kak Zu. Dan Ain kata kalau Azril nanti saya akan bagi nombor telefon suami Ain, jadi boleh juga bertanya, ya, bagi pendapat, bagi sokongan, ya. So begitulah cerita dia. Azril dengar tak Kak Zu ni? Dengar. Line Okey. Itulah line tak apa-apa comel. Pasal dia kata apa? Hujan kau dekat Sungai Petani? tak berapa hujan tapi tak pasti kenapa ni. Dan melanggar parlimen. Ada orang tanya ni, ada orang bagi doa. Moga Encik Azril mendapat sokongan rakan sekerja juga. Dia kata pihak jabat dia pun bagi sumbangan bantuan dan malah pihak Angkatan Tentera telah membiayai kos ambulans Cik Ila ke hospital. Free, tak kena bayar. Jadi saya rasa majikan dia sangat membantulah. Tanyalah. Ya, nampaknya Azril, saya rasa Allah dah pemudahkan dah. Ya, membantu Azril menjaga isteri. Betul? Betul Azril? Betul. Kak Zu Kak Zu selalu tanya Azril, satgi hampa dengar aku je bercakap. Ni ada orang tanya Azril ni pemalu ke? Dia kurang bercakap. Line dia sangkut-sangkut. Tak macam mana. Line Azril sangkut-sangkut. Line Azril sangkut-sangkut lah Azril. Line tak okey kan? Line sangkut-sangkut. Okey, korang ni kan pandai je kata Azril penat kot. Dia kan kena jaga isteri dia, dia tak ada canda. Dia kata memang tidur dia tak cukup. Dan dia, sebab tu Ain dia ajak kita live tu sebab apa? Dia pun buat live. Tapi dia bosan live dia tu kan, kosong. Jadi Kak Zu kata okey lah, boleh lah jadi tetamu Kak Zu, berkongsi. Lepas tu dia hanya tanya Kak Zu lah, dia mesej, bila nak live lagi? Jadi kita kata okey, boleh, tak ada masalah. Tapi masalah dia macam tu lah, dia kurang bercakap. Jadi nampak Kak Zu cakap lebih sangat lah, lagi I pula lebih. Ya, padahal tak, sebenarnya saya nak memberi sokongan kepada Azril, nak menceriakan dia. Tengok hari ni dia senyum kan, kita usik-usik sikit. Macam tu lah. Raja Yong Azli masih ingat akak. Kak Ayati kata ATM memang sentiasa menjaga kebajikan anggota dan keluarga. Alhamdulillah, bagus. Ya, bagus. Macam Ain katalah, bila kita diuji dengan penyakit kanser atau apa juga ujian hidup, kena banyak bersangka baik, banyak-banyak berdoa, lepas tu buat usaha, insya-Allah yang lain Allah pemudahkan. Betul Ain nampaknya line Azril memang jam terus. Sangkut. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua lah, terutamanya kepada Ain kerana join live kita. Terima kasih Ain. Ya, takut Ain penat juga. Ain adalah pesakit kanser paru-paru stage 4 dan beliau masih lagi dalam rawatan sama macam ibu mertua saya. Kita doalah semoga Ain diberi kesembuhan Ain. Ya? Sebab Ain kata selepas setahun buat rawatan, tumor daripada 12 cm dah jadi 0.5. Jadi maksudnya tak mustahil
Kanser stage 4 tu tak mustahil boleh dirawat. Tak mustahil. Ada sinar, ada sinar. Azri punya lain memang sangkut terus lah. Ada orang tanya saya baru keluar dalam TV ke? Bila saya keluar dalam TV? Ada jugalah. Ada dalam Bersamamu. Lepas tu hari tu adalah Bersamamu. Baru ni ada. Lepas tu bila dia ulang, Saya cakap. dia nak. Adik Ain cakap ini bukan kakak yang dengan Along tu ke dia. Kakak yang mana tu? Kak Zula dia cakap masa dia tengok Bersamamu tu. Yalah. I ada. Sebab Alhamdulillah, kita berpeluang berkolaborasi dengan TV3 Bersamamu untuk membantu rakan-rakan pesakit kanser. Jadi, Alhamdulillah, dah banyak episod sebenarnya buat Bersamamu. Jadi, insyaAllah itulah cara nak membantu pun, tak tahu. Sebab pesakit bila keluar pada Bersamamu, Alhamdulillah, dia orang dapat bantuan keuangan sebenarnya. Dan bolehlah membantu. Saya tahulah berapa dia orang dapat, tapi I won't tell you lah how much they get. Tapi it's good enough. Good lah. Alright. So, Ain, thank you very much. Kok Ain nak buat kerja lain ke? Nak pergi berehat, nak pergi jaga anak, nak pergi makan? Nak tidur. Okay. Kita pun ucapkan terima kasih lah kepada Ain. Kak Zul pun tak tahu macam mana nak remove Ain ni kalau Ain nak keluar. Okay. Terima kasih semua. Okay, thank you Ain. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.